Assalamualaikum dan salam sejahtera. Info 12, 16 Januari 2013 bersama saya Mansur Abu Bakar. Kita mulakan dengan berita dalam negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak didakwa sengaja tidak mahu serahkan pengurusan perkhidmatan air kepada Selangor kerana bimbang kerajaan negeri berjaya mengurus perkhidmatan air lebih cekap dengan kos yang efektif. Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim berkata kerajaan negeri akan mempamerkan kecekapan pengurusannya dalam mentadbir urus utiliti penting ini. Abdul Khalid menerusi kenyataan medianya kepada TV Selangor berkata catuan air yang dicadangkan pada Julai tahun lepas oleh syarikat bekalan air Selangor, Syabas adalah meragukan. Abdul Khalid juga tidak menolak kemungkinan perkara itu sengaja dilakukan untuk menyusahkan rakyat selain menanam sikap tidak berpuas hati terhadap kerajaan Pakatan Rakyat. Dalam pada itu, Abdul Khalid juga berkata Syabas kini berdepan dengan krisis pengurusan yang boleh membawa masalah besar kepada rakyat jika konsesi ini terus dibenarkan menguruskan air di kawasan Lembah Kelang. Abdul Khalid menambah, Najib sepatutnya bekerjasama dengan semua pihak termasuk kerajaan negeri demi memastikan perkara itu tidak berulang. Sebaliknya, Najib terus bermain politik dengan mengugut rakyat Selangor kononnya mereka akan terus berhadapan dengan masalah air sekiranya tidak menyokong UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum ke-13 nanti. Dalam perkembangan sama berhubung isu air di Selangor, satu sesi dialog antara penduduk Selayang dan syarikat bekalan air Selangor Syabas yang bertujuan memberi penerangan berhubung punca sebenar gangguan air di kawasan itu bagaimanapun berakhir dengan kemarahan penduduk apabila mereka tidak dapat menerima alasan yang diberikan Syabas. Penduduk di Selayang Jaya, Selayang Baru dan Selayang Haid dilaporkan tidak dapat menahan rasa marah mereka dan tidak puas hati kepada Wakil Syabas, Eksekutif Kanan Teknikal Cawangan Gombak, Rahmat Bidin. Antara alasan yang diberikan Syabas berhubung masalah bekalan air yang telah berlangsung sejak 6 bulan dahulu adalah pembekuan program perbelanjaan modal CAPEX oleh kerajaan negeri dan proses penukaran paip lama yang memakan masa. Gangguan bekalan menjadi lebih teruk beberapa minggu lalu apabila paip lama di kawasan tersebut pecah. Seorang penduduk, Fakarudin Tahir, yang mengadu tentang tekanan air di rumahnya yang terlalu tinggi, berkata Wakil Syabas gagal memberi respon kepada aduannya. Apabila ditemui selepas sesi itu, Fakarudin mengulangi pendiriannya bahawa Syabas kurang prihatin terhadap masalah di kawasan Selayang. Berpunca daripada Syabas lah. Dia tak buat kerja dia lah. Sepatutnya saya ni pun buat kerja maintenance daripada dah 30 tahun lebih lah. Dan saya tahu sangat kalau maintenance tak dibuat dengan betul, memang akan berlaku air, the interruption of water supply akan berlaku. Bagi Loh Tiam Fok pula, Syabas gagal menggunakan dana yang telah diperuntukkan kepada syarikat itu. I think the Syabas ada problem lah. I see tadi I look at the graph that I saw a lot of wastage being ada what you call NRW, non-revenue water. So much money wasted. 250 juta wasted. But I don't know whether that amount is really benar or not benar. I don't think it's that much, but don't know lah. They go and inflate the amount. So that I don't know. Some of the money maybe have gone to pockets of somebody. I don't know. Maybe like that lah. Sebelum itu, Ahli Parlimen Selayang William Leong Ji Kin memberitahu peserta sesi itu bahawa Kerajaan Persekutuan telah memberi geran RM24 bilion untuk kerja-kerja pengurusan industri air. William juga menyangkal dakwaan Syabas bahawa kerajaan negeri telah membukukan CAPEX kepada Syabas. Beliau berkata, kerajaan negeri juga membayar Syabas bagi setiap 20 meter padu air percuma bernilai RM11.44 yang diberikan kepada rakyat. Paip selalu pecah. Mengapa paip bocor, pecah? Sebab paip ini adalah paip yang lama. Dan mereka telah berkata ada paip yang lebih 40 tahun. Dan saya telah tanya
Syabas telah mengambil alih untuk mengurus bekalan air. Hari ini ialah tahun 2013. Mengapa pipe lebih dari 40 tahun belum lagi diganti? Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan 9.7 juta ringgit untuk melaksanakan projek tebatan banjir di Seri Kembangan bagi mengatasi masalah itu daripada terus berulang. Adun Seri Kembangan Yen Yong Yan Wah berkata, daripada peruntukan itu sebanyak 7.7 juta ringgit disalurkan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Manakala bakinya 2 juta ringgit diperuntukkan kepada Majlis Perbandaran Subang Jaya MPSJ. Ian menerusi temu bual bersama TV Selangor berkata peruntukan itu diluluskan oleh kerajaan negeri dalam Mesyuarat Tindakan Ekonomi Selangor MTES baru-baru ini yang dijangka akan mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk disiapkan. Sebagai rekod, projek tebatan banjir di Seri Kembangan itu sepatutnya dilaksanakan oleh kerajaan pusat. Malangnya, JPS Selangor gagal memperoleh sebarang peruntukan daripada kerajaan pusat bagi projek tebatan banjir itu walaupun berulang kali memohonnya. Itu melibatkan dua kawasan DUN, satu DUN Seri Kembangan dan selain itu DUN Seri Sedang. Beberapa insiden banjir telah berlaku lah. Jadi rakyat memang telah banyak buat aduan lah. Jadi sekarang kerajaan negeri telah meluluskan peruntukan sebanyak 9.7 juta ringgit. Kedua, menaik taraf kolam takungan di sekitar sungai. Dan juga mereka akan menaik taraf outlet sungai. Outlet longkang yang ke sungai itu. Dan juga menambah ban di tepi sungai. Jelas Ian lagi, apabila projek ini siap, ia akan mengatasi masalah banjir yang melibatkan beberapa kawasan taman perumahan dan kawasan perindustrian yang kerap berlaku banjir apabila hujan turun pada kadar yang tinggi. Sikap Dwi Standard Polis terhadap Pakatan Rakyat dipersoal. Ekoran mengenakan syarat larangan membawa kanak-kanak ke Himpunan Kebangkitan Rakyat HKR 112 di Stadium Merdeka Sabtu lalu. Pemimpin Pakatan Rakyat berkata dalam perhimpunan UMNO yang diadakan sempena ulang tahun ke-66 parti itu juga terdapat ibu bapa yang membawa anak mereka ke acara tersebut. Timbalan Speaker Dewan Negeri Selangor Haniza Muhammad Talha berkata perkara ini jelas mempamerkan wajah sebenar polis yang sering mengamalkan budaya pilih bulu dalam mengenakan syarat terhadap Perhimpunan Anjuran Pakatan Rakyat sebaliknya kepada Barisan Nasional. Saya rasa pihak berkuasa kena konsisten. Kalau nak letak syarat perhimpunan ataupun public gathering yang tak boleh bawa anak-anak, maknanya anjuran kerajaan ataupun anjuran pihak Barisan Nasional pun kena menggunakan undang-undang yang sama. Jangan undang-undang tu digunakan ke atas rakyat marhain, tapi pada pihak berkuasa boleh langgar sesuka hati. Saya nampak itu satu perkara yang tidak profesional lah di pihak PDRM sendiri. Saya rasa sebab dah kekandusan isu nak disalahkan terhadap pihak penganjur ataupun pihak yang terlibat dan hadir pada hari tersebut, maka perkara ini dibangkitkan. Haniza berkata demikian ketika dihubungi TV Selangor baru-baru ini. Menerusi perbualan telefon bersama TV Selangor itu juga, Haniza memberi respon terhadap sikap polis yang mahu mengambil tindakan terhadap peserta HKR 112 yang membawa kanak-kanak ke himpunan gergasi itu Sabtu lalu. Dalam satu laporan berita harian online pada 11 Mei, 2,800 bas digunakan dari seluruh negara untuk membawa peserta ke Perhimpunan UMNO di Stadium Nasional Bukit Jalil. Selain itu, terdapat juga golongan tua dan orang kelainan upaya OKU yang menyertai Perhimpunan UMNO itu. Haniza juga berkata jaminan keselamatan yang diberikan polis kepada penganjur HKR 112 beberapa hari sebelum ia berlangsung juga menjadi pendorong kepada ibu bapa untuk membawa anak mereka. Manakala Esko Selangor Teresa Kok berkata, membawa kanak-kanak ke himpunan dijadikan isu apabila Pakatan Rakyat berjaya menghimpunkan kira-kira 80,000 penyokong pada HKR 112 sehingga timbul perasaan iri hati oleh pemimpin UMNO Barisan Nasional. Kalau nak menghalang mereka adalah memang tidak munasabah lah mana mereka letak anak-anak mereka kan. Jadi kalau yang perhimpunan itu aman, macam kalau seperti kalau kita pergi tengok konsert lah, kalau konsert countdown ke ada apa, kita biasanya bawa kanak-kanak. Jadi apa salahnya? Jadi saya rasa yang undang-undang seperti itu memang tidak munasabah, tidak menghormatilah hak perhimpunan lah.
Ramai orang itu hari Sabtu nak mereka pergi shopping, pergi ke perhimpunan itu. Saya rasa itu adalah hak mereka untuk menghadiri apa-apa jenis perhimpunan. Bagi Ahli Parlimen Kota Raja, Dr. Siti Mariah Mahmud berkata tujuan Akta Perhimpunan Aman 2011 adalah untuk memastikan perhimpunan dapat dijalankan dengan aman. Justru itu, pihak berkuasa harus memastikan keselamatan semua peserta termasuk kanak-kanak. Sekiranya pihak berkuasa mengenakan syarat larangan terhadap kanak-kanak, maka akta tersebut haruslah dipinda dan dikenakan ke atas semua pihak. They don't call themselves, this is orang kata double standard mereka lah kan, double standard mereka. Jadi kita nak apa orang kata, biasalah untuk mereka undang-undang lain, untuk kita undang-undang lain. Laporan itu mengakhiri Info 12. Teruskan melayari www.sangguku.com untuk pelbagai program menarik. Saya Mansur Abu Bakar. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.